Aku suka matematik, puasku menolak, tetapi tetap suka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada pelajar-pelajar cikgu yang cikgu kasihi sekalian. Bertemu kita kembali di dalam kelas matematik tingkatan 5. Okay, kita akan sambung part bahagian kedua dalam matrices, iaitu 2.2, okay, which is basic operation on matrices. Okay, dalam satu topik ini insyaAllah cikgu akan bahagikan kepada dua bahagian. Okay, sebab topik 2.2 ni agak besar, so cikgu bahagikan kepada dua bahagian. Bahagian pertama, iaitu dalam video ni cikgu akan cuba habiskan basic operation, iaitu penambahan dan penolakan ataupun adding or subtracting matrices, scalar multiplication of matrices dan sedikit tentang multiplication of matrices. Okay. Dan bahagian kedua iaitu tentang inverse matrix dan solving simultaneous equation using matrices. Cikgu akan sambung di bahagian kedua. Okay, so I hope you understand and try to cope with me lah. Okay, so tanpa melengahkan masa, mari kita mulakan. So kita akan mulakan dengan addition dan subtraction of matrices can only be performed on the matrices with the same order. Itu dia kata kunci yang pertama, adalah same order. So you have to make sure that the order of two matrices are equal before you can perform the operation of addition and subtraction. Okay, and then once you identify or analyze the two orders, only then you can add or subtract the corresponding element to obtain a single matrix with the same order. Sebagai contoh, untuk matrix A, order dia dekat sini adalah, kamu tahu kan, is 2 by 2. Dan matrix B, dia punya order pun adalah 2 by 2. Okay, so kamu dapat lihat daripada dua matrix ini, dia mempunyai order yang sama. So, apa yang kamu boleh buat bila kamu nak tambah ataupun tolak matrix, kamu tambah corresponding element. Maknanya, kalau ini first row, first column, tambahkan juga dengan first row, first column untuk satu lagi matrix. Okay, then you will get the general punya operation dekat sini ya, bawah ni. Okay, A11 plus B11 sampai A22 plus B22, and same goes to the minus 1. Okay, hope you understand. Baik, next slide. Determine whether addition and subtraction can be performed on the following pairs of matrices. Give your reason. Untuk A, sebagai contoh, kalau kita A, untuk matrix A, dia punya order adalah 2 by 3, 2 rows 3 columns. Dan untuk matrix B, dia punya order adalah 2 by 2. So kalau kamu tengok ni dua bukan order yang sama, so we cannot be added ataupun subtracted. Kenapa? Bagilah reason. Not same order. Boleh? Okay, boleh buat yang kau Okay, it is given that matrix C, matrix D, matrix P and matrix Q calculate C plus D. Okay, mula-mula kamu identify dulu C plus D tu. Kamu tahu yang matrix C tu adalah 2 by 3 and matrix D is also 2 by 3, so you can plus or you can minus the two matrices. So let's add together. So 10 minus 8, 4, 6 minus 11, 7. You plus dengan matrix D, 14 minus 2, 1, minus 3, 5 dengan 9. So takkan tambah pun nak kena ajar kot, kan? So apa yang kamu kena buat, kamu kena tambahkan first element dengan first element.
and then second row third column dengan second row third column. Jangan salah tambah. Okay, so you will get 14 dekat sini, minus 10 dekat sini, 5 dekat sini, 3 dekat sini, minus 6 dekat sini, dan this is 16. Boleh? Okay, yang B tu boleh buat sendiri. Next, given that matrix D, matrix E and D plus E. Okay, so dia dah bagi dah, bila kamu tambah dua matrices ini, saling balik, 2x minus 1 minus 3 minus 12 dengan 5 plus y equals, silap, plus dengan x 2 7y. Dia dah bagi jawapan dah, hasil tambah dua matrix tu kamu akan dapat 8 minus 1 minus 5 dengan 13. So kamu tambah je lah dia punya corresponding element dan kamu comparekan. Maknanya kamu tambah 2x tolak 1 ni dengan x ni, dan kamu comparekan dengan 8. And then seterusnya negatif 3 tambah dengan 2 ni, compare, dan seterusnya. Tapi untuk soalan ni kamu hanya tumpukan kepada term yang ada variable sahaja, sebab kamu nak cari x dengan y kan. So apa yang penting dekat sini adalah first element dengan yang ni, second row second column ni, sebab ada y. Okay, so when you do the equation, you will get 2x minus 1 plus with x, you will get equals to 8. Dan you selesaikanlah, you will get 3x sama juga dengan 9 dan x sama juga dengan 3. Same goes for y. 5 plus y sama juga dengan 13. 2y sama juga dengan 8, dan y is equals to 4. Siap? Boleh? Baik, seterusnya, given that f plus 16 minus 3 minus 7 minus 10 equals to minus 2 plus 3. Okay, basically benda ni kamu apply you punya knowledge dekat algebra juga. Okay, when you are moving or when you are changing the position between the two sides, you will change the operation as well kan, betul tak? So kalau kamu lihat dekat sini, dia nak matrix F. Okay, so sebelum kamu nak cari matrix F dulu, you have to do some modification on the equation itself. So tapi sebelum tu juga, kalau kamu boleh simplifykan dua matrices tu, apa salahnya? Nampak tak dua matrices ni? Asing kan? So why not kamu simplifykan dulu, atau kamu selesaikan dulu, baru kamu pindahkan belah sana. Okay, let's do this. Right, F tak tahu, tambah dengan, kita boleh tolak tak matrix ni? Boleh lah, sebab dia mempunyai order yang sama. Ini adalah 2 by 1 matrix, and this is also 2 by 1. So you can minus the matrix. You will get the 2 by 1 also. 16 minus 7 is 9. Minus 3 minus 10 is minus 13. Saya balik. Minus 2 dengan 3. Okay, so if you notice, the sign dekat depan ni adalah tambah. So bila kamu nak tukar side lain, kamu kena tukar dia punya operation juga, betul? So apa yang kamu akan dapat? F is equals to minus 2 3 minus, hati-hati, 9 dengan 13. Okay, so dekat sini bukan hati-hatilah tambah tolak tu. Okay, minus 2 minus 9, you will get minus 11. 3 minus minus means 3 plus, you will get 16. Okay, ini cara yang pertama. Cara yang kedua, kamu pindahkan satu persatu matrix, tapi you will get the same answer. So we try. Okay, mula-mula kamu pindah terus. Maknanya F sama juga dengan, letak dulu minus 2 3 dekat depan. Okay, yang 7 10 ni minus kan, so pindah saja jadi tambah 7 10. And then yang 16 minus 3 tu kan tambah, bawa saja jadi tolak 16 minus 3. Dan kamu selesaikan satu persatu. Minus 2 plus 7 akan dapat 5. And then 5 tolak 16
akan dapat sama juga, negatif 11 dekat atas. 3 tambah 10, 13. 13 tolak 3, kamu akan dapat 13 tambah 3, which is 16. Sama. Okay, ini cara nombor 2, step by step. Cara pertama, cara yang genius gitu. Baik, sambung lagi. Kita dah selesai sebenarnya tadi tu yang addition and subtraction of matrices. So ingat untuk addition subtraction, you have to make sure that those two matrices are in the same order, baru you boleh tambah. So make sure identify dulu order matrix tu, baru kamu continue. Boleh? How to multiply a matrix by a number? Okay, it is given that matrix A macam biasa, A B C D, okay, and n is a number. Maknanya kamu nak tambah satu nombor daripada mana-mana lah kamu nak tambah dekat matrix ni, and n is the number. Hence NA, okay, is equals to n, the matrix ABCD is equals to NA, NB, NC, N, ND. Maknanya bila kamu letak satu nombor dekat depan matrix tu, and then you want to simplify the matrix, you kena bawa masuk dekat semua elemen. Jangan bawa masuk dekat A saja. Okay, kamu kena bawa masuk dekat semua elemen. Kalau dia ada 4, bawa masuk ke dalam 4 ni. Kalau ada 5 dalam ni, bawa masuk dekat 5. Kalau ada bawa masuk 6 dalam ni. Okay. So multiplication of a matrix by a number is known as scalar multiplication. Scalar maksudnya nombor lah, real number. Okay, jom tengok contoh. Alamak. Example 11. Given that D is equals to minus 5, 4, 2, 1, calculate. Okay, 3D. 3D maksudnya kamu letakkan 3 dekat depan and the matrix. Minus 5, 4, 2 dengan 1. So you masukkan Masuk ni maksudnya kamu darabkan, you will get minus 15, 12, 6 and 3. Macam tu je. And then for B, minus 1 over 2, minus 5, 4, 2 dengan 1. Then you will get the answer. Okay, which is 5 over 2, minus 2, minus 1 dengan minus 1 over 2. Macam tu saja. Okay. Given that P and Q, calculate 3P minus Q. Yang ini kamu kena apply balik BODMAS rule. Betul tak? Yang mana depan ni sekali adalah bracket. So kamu kena selesaikan yang dalam bracket dulu, baru kamu darab. Sebab ni bila darab dekat sini. Okay, kalau ikut dari beturutan ni, kita kena selesaikan yang bracket dulu, baru kita selesaikan multiplication. Betul? Okay, so you have to minus, because in the bracket is minus. So P minus Q first, maknanya kamu tolakkan dulu. You will get 7, 9, minus 3, 8, 6, 12. Kamu tolak dengan 2, minus 3, 1, 5, 0, 4. You will get the answer, which is 5, 12, minus 4, 3, 5 dengan 8. Cikgu congok je ni harap betul lah. Okay, then when you move here, you will get 3. P minus Q is equals to, masuklah 3 dekat depan and masuk the new matrix just now. 12 minus 4, 3, 5 dengan 8. You will get the answer, which is 15, 26 minus 12, 9, 15 dengan 24. You will get the answer. Boleh? Next. Given that 1 over 2, 4, 12 okay, calculate the values of x and y. Okay, mula-mula kamu masukkan dulu, tak ada masalah. Ataupun kamu nak pindahkan yang ini dulu pun boleh juga. Okay, so mari kita pindahkan dulu, boleh tak?
1/2 4/12 sama juga dengan 5y. Tolak sini kan, pindah jadi tambah x minus 3. Okay. Ini baru kamu masuk dalam. You will get 4 bahagi 2, 12 bahagi 2 dapat 6. Betul tak? Equals to, ini kamu samakan. Samakan maksud bukan gabungkan, kamu jadikan satu matrix je. Maknanya 5 plus x dengan y minus 3. Baru kamu samakan. Okay. So 5 plus x equals to 2. You will get x is equals to minus 3. And y minus 3 equals to 6. And y is equals to 9. Okay. Sama juga untuk yang B tu. Boleh buat sendiri? Boleh. Next. The average number of vehicles per day in a parking area for 5 working days is represented in table X. And the table Y represents the average of vehicles per day on weekends. So kalau untuk X dia adalah weekdays, maknanya 5 days. Dan untuk Y dia adalah apa? Weekend. Berapa hari kat weekend? 2 hari je, Sabtu Ahad. Okay, sebab dia kata per day. Okay, so basically you want to find 5 kali X. Sebab X tu adalah weekdays. Kamu tambah juga dengan 2 kali Y sebab Y tu weekend. Okay, apa yang kamu nak tambah ni? Matrix lah. Sebab daripada table tu kamu boleh bentukkan matrices. So basically you are finding 5. Matrix dia adalah 42, 8, 20 dengan 11. I hope you still remember how to represent this as a matrix. Dan 2 masukkan 25, 5, 12 dengan 3. So bila kamu selesaikan, kamu akan dapat jawapan nanti. Boleh kira sendiri. Okay, itu untuk scalar multiplication. Macam mana kita nak multiply dua matrices ni? Ini yang paling crucial sekali. Okay, ini yang paling crucial. Baik. How to multiply two matrices? Diberi matrix A adalah M times N order dan matrix B adalah N times P order. Then when you multiply those two matrices, you will get AB. Apa maksud dia dekat sini? Kalau kamu ada matrix A ni kolom, ini kolom, betul tak? N ni kolom. Dan matrix B, N ni dekat mana? Dekat row. Ini kolom, ini row. So basically kalau kamu ada kolom dan row yang sama, kamu boleh darab matrix, dua matrix tersebut, dan jawapan dia akan jadi yang depan ni dengan yang belakang. Basically kamu just cancel yang kolom untuk A dengan row untuk B. Contoh, if I have 3/2 matrix, okay, I want to multiply with 2/4 matrix sebagai contoh. Okay, kalau kamu tengok kat sini, cikgu ada ni row dia 2, kolom dia 2 dan row dia pun 2. Bila cikgu ada kolom dan row yang sama, cikgu boleh multiply. Itu syarat yang pertama dia. Dan jawapan cikgu nanti akan jadi, cikgu punya produk akan jadi apa? 3/4 matrix. Boleh? Tak boleh lagi ni sebab tak nampak lagi. Tengok contoh boleh. Okay. It is given that matrix C 83, matrix D 1 determine whether multiplication CD and DC can be performed or not. Okay, let's go. Matrix C, determine the order dulu. Order dia adalah 2/1. Order untuk D adalah 2/2. Betul? Okay. So let's say you want to perform multiplication of CD. So let's keluarkan dia punya order.
2 by 1, kamu nak darabkan juga dengan 2 by 2 matrix. Apa benda pertama yang kamu kena tengok? Matrix yang pertama tengok kolom, matrix yang kedua tengok row. Kalau sama boleh darab, kalau tak sama tak boleh darab. So ini dua tak sama kan? Tak sama. So maknanya cannot multiply. Itu untuk CD. Kalau DC pula, let's tengok DC pula. So DC is equals to matrix D tadi 2 by 2 darab juga dengan matrix C iaitu 2 by 1. Tengok kolom untuk first 2, row untuk yang second matrix pun 2, maknanya dah sama dah tu. So bila sama barulah boleh multiply. Dan apa outcome dia? Outcome ni kamu akan dapat matrix DC adalah 2 by 1 matrix. Fahamkan konsep itu dulu. Okay, baru kita tengok dekat nilai. Right. Mari. It is given that matrix A and matrix B, calculate AB. Okay. Mula-mula kamu tengok dia punya order dulu, boleh tak? Okay, matrix A order dia 2 by 2, matrix B order dia adalah 2 by 2 also. So kamu bolehlah darab dia, sebab ini sama, ini pun sama dekat depan kan. So kamu boleh darab. Okay, macam mana nak darab ni? Cikgu kalau nak bagi senang, cikgu buat contoh general dulu. Okay, if you have A, B, C, D dengan P, Q, R, S, macam mana kamu nak multiply? Okay, equals to apa cikgu nak buat kat sini 1, 2, 3, 4. Okay, untuk dapatkan elemen yang satu ni, elemen yang pertama ni, apa yang kita kena buat? Untuk dapatkan elemen yang pertama, you kena ambil row yang pertama. Row yang pertama didarabkan dengan kolom yang pertama. Cikgu ulang balik. Row yang pertama darabkan dengan kolom yang pertama. Okey? Dan macam mana nak darab? Macam mana nak darab? Elemen pertama darab elemen pertama dekat row. Maknanya elemen dekat row pertama darabkan juga dengan elemen dekat kolom yang pertama. Pertama kena dengan pertama. Okey? Dan elemen dekat row yang pertama ataupun elemen kedua dekat row yang pertama darabkan juga dengan elemen yang kedua dekat kolom yang pertama. Okay. Dan apakah operasi in between those two multiplication? Tambah. So bila kamu jadikan ni, kamu akan dapat yang elemen pertama ni adalah sebenarnya AP tambah BR. Okay. Boleh? Okay, nombor 2 pula. Untuk dapatkan elemen yang kedua ni, elemen yang kedua ni adalah sebenarnya first row, second column. First row, second column. So apa yang kamu kena buat untuk dapat yang kedua ni? Row yang pertama darabkan dengan kolom yang kedua. Sebab nama pun first row, second column. Row yang pertama darab dengan kolom yang kedua. Okey, dan buat benda yang sama, kamu akan dapat sini adalah AQ tambah BS. Ketiga, apa benda yang ketiga ni? Yang ketiga ni adalah second row, first column. So apa yang kamu kena buat? Second row darab dengan first column. Okay, kamu akan dapat dekat sini CP tambah DR.
Dan yang terakhir sekali, second row, second column. Second row, second column. Second row darabkan juga dengan second column. So you will get CQ tambah DS. Itu sahaja cara nak multiply. Okay, mari kita buat. Cuba buat. Okay, you have 2, 3, 1, 5. You multiply with 6 minus 7 minus 2, 1. Okay, besar sikit. Okay, untuk first row, first column, so kamu darab lah. 2 darab 6 tambah 3 dengan negatif 2. So itulah elemen untuk first row, first column. First row, second column. First row, second column, maknanya 2 negatif 7 tambah 3 dengan 1. Harap kamu nampak Second row, first column, 1 dengan 6 tambah 5 dengan negatif 2. Dan second row, second column, 1 negatif 7 tambah 5 dengan 1. Baru kamu selesaikan. Dapat kat sini. Okay, so 12 tolak 6, 6. Negatif 14 tambah 3, kamu akan dapat negatif 11 dekat sini. 6 tolak 10, negatif 4. Dan negatif 7 tambah 5 akan dapat negatif 2. So this is your final answer. This is your final answer. Okay, jelas tak? Biasalah benda baru, buat latihan banyak mesti boleh buat. Okay, next. Berapa lama dah kita ni? Okay. Next example. Sebelum kita buat example dulu, kita list out the order dulu boleh? So E, matrix E tu order dia adalah 2/3. Matrix F 2/1. Dan matrix G adalah 1 dengan 2. Betul? Okay, now you want to find GE. GE ni 1/2 akan darab juga dengan 2/3. So nanti kamu akan dapat matrix dia adalah 1/3. 1 row 3 kolom. Okay, GE G43. E banyak sikit. 5 negatif 4 negatif 1 8 0 7. Okay, sama je. Kalau kamu nak dapat tadi produk dia, kamu akan dapat 1/3. 1/3 macam ada bentuk dia. 1 row ada 3 kolom. 1, 2, 3. Okay, so untuk dapatkan elemen yang 1 tu, kamu kena buat apa? First row dengan first column. Okay, first row dengan first column dan seterusnya. Nombor 2, first row, second column. Nombor 3, first row, third column. Let's do this. Okay, so sini sambung sini, cikgu akan dapat untuk sini 4 darab 5 tambah 3 negatif 4. Itu untuk first element. 4 negatif 1 tambah 3 8. Mesti tak nampak belakang ni, so ada muka cikgu sini, sorry. 4 darab 0 tambah 3 dengan 7. Nanti kamu akan dapat jawapan dekat sini, which is
20 tolak 12, 8. Negatif 4 tambah 24, 20 dan 21. So this is the answer for A. Boleh? Dan cikgu harap kau boleh buat B dengan C. Sama je. Example 18. Okay. Untuk kes macam ni, ada square, ada cube ni, sebenarnya okay, yang A ni bukannya kamu, mana L? Negatif 4, 2, 0, 1. Bukannya kamu square dia, equals to 16, 4, 0, 2, 1. Ini salah salah 1000 kali salah. Okay, dia tak berfungsi macam tu. Untuk matrices, L square ni bermaksud L darab L, matrix L darab matrix L. Itu maksud dia. Okay, so yang sebenarnya untuk A ni negatif 4, 2, 0, 1, kamu darab dengan dia sendiri. Negatif 4, 2, 0, 1. Okay, so cikgu tak payah nak buat step by step dah. Cikgu tahu dah. Betul tak? So untuk first element, negative 4 times negative 4 akan dapat 16. 16 plus 2 times 0, 0 you will get here is 16. Okay, first row, second column, negative 4 times 2, negative 8. Negative 8 plus 2 you will get negative 6. Second row, first column, kosong darab 4, kosong tambah 1, kosong, kosong sini. Dan yang terakhir sekali, kosong darab 2, kosong tambah 1 darab 1 akan dapat 1. So this is L square. Boleh? Dan sama juga untuk L3 ni. Okay, L3 ni maksudnya L square yang kamu dapat tu, kamu darabkan lagi sekali dengan L. Okay, boleh buat sendiri. Next. Given that, calculate the values. Okay, untuk yang matrix ni, ini adalah produk dia. Ini adalah produk dia, which is 1/3 matrix. Silap, 1/2 matrix. Sebab dia punya order untuk first matrix ni adalah 1/2 didarabkan juga dengan 2/2 matrix. You akan dapat 1/2 matrix. Okay, saja untuk confirmkan saja. Okay, 6x tolak 5 darab juga dengan 2, 3, 1, 4. Maknanya untuk dapatkan 7 ni, kamu darabkan first row dengan first column. Untuk dapatkan 1 tolak y ni, kamu darabkan 6x tolak 5 ni dengan 3 dengan 4. Let's go. Okay, so 6x darab dengan 2 tambah negatif 5 dengan 1. Lepas tu 6x darab dengan 3 tambah negatif 5 darab 4. Okay, you akan dapat apa tu? 12x tolak 5 untuk first, dan 18x tolak 20. Samakan juga dengan yang ke atas ni. Okay, so 12x tolak 5 comparekan sama dengan 7. 12x sama juga dengan 12, x sama juga dengan 1. Okay, 1. Dah dapat x 1, boleh cari y lah. So 18x tolak 20 comparekan juga dengan 1 tolak y. Kamu dah ada x dari 1. So 18 1 tolak 20 sama dengan 1 tolak y. Negatif 2 sama dengan 1 minus y. Bawa y pergi sini, bawa 2 pergi sana. Y is equals to 3. Boleh? Boleh ke tidak? Okay, satu lagi example. Okay, so kamu ada matrix dekat situ. It is given that the price of 1 unit of share A and 1 unit of share B during the purchase are. Calculate the total investment. Okay, for first step, kamu keluarkan matrix tersebut. 5,000, 4,000, 2,000,
dengan 6,000. Okay, dia kata untuk share A which is the unit dia adalah 1.5. Sinilah 1.5. Lepas tu ini 0.82. Itu maksud dia, A dengan B. Okay, mana kamu darab lah, kamu akan dapat nanti. Okay, ini cikgu rasa kamu kena buat sendirilah. Okay, so basically itu sahaja untuk bahagian pertama untuk 2.2. Okay, cikgu harap kamu faham, dan memang untuk yang multiplication of matrices tu pening sikit, tapi banyak latihan nanti boleh buat lah. Okay, so itu saja. Kita akan berjumpa lagi di part yang kedua. Okay, thank you class. Bye bye.